staf tentang perbahasan antara ekstremisme agama ini antara puak yang mengatakan Wahabi ini salah, dan juga yang pihak mengatakan seolah-olah mempertahankan Wahabi ini. Ada juga mereka menyebutkan tentang Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah ini digunakan sebagai rujukan sama ada mereka mentang ataupun mereka yang mempertahankan ajarannya lah. Cuma saya nampak macam ada juga campur dengan isu-isu akidah macam tauhid rububiyah atau sifat hukum. Jadi saya nampak macam dari dulu sampai sekarang ni masih lagi tidak selesai antara ilmuwan-ilmuwan dalam Malaysia. Jadi saya minta pandangan kepada Ya. Kalau saya masuk pun tak selesai. Kalau saya masuk selesai saya senang. Jadi sebab itu isu-isu macam ni saya tak suka masuk polemik. Sebab saya nampak banyak lagi tugas saya. Kalau saya duk main polemik duk berlawan bawah, jadi tak kena sayanya. Isunya satu tuan-tuan. Namanya ilmu. Ilmu. Asasnya ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita sekarang ni suka sangat tengok dua kumpulan, pro dan kontra. Mana hujah pro, mana hujah kontra. Hang sendiri tak ada hujah. Satu. Jadi ilmu ni penting. Ilmu ni menyebabkan kita tahu duduk perkara sebenar. Kita kena baca buku, kena belajar, belajar satu persatu. Kitab tauhid tu belajar banyak. Kitab sejarah belajar banyak. Kitab ni belajar banyak. Siapa dia orang ni belajar, kenal dia. Ikut dua aliran. Satu aliran menentangnya, satu aliran yang menyokongnya. Belajar betul-betul. Maka di situ kita akan dapat satu ilmu yang cukup mantap. Jadi bila kita tak ada ilmu, masa itulah kelompangan itu berlaku menyebabkan kita sentiasa saling salah menyalahkan. Dan apa yang berlaku sekarang namanya suka berdebat. Suka berdebat sepatutnya kita tukar daripada suka berdebat kepada suka belajar. Muzakarah, belajar. Kalau kita boleh bina satu cara macam ni, hati kita jadi tenang. Imam Ghazali pernah menyebut, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum selepas daripada dapat petunjuk, melainkan dia suka diberi pada mereka suka berdebat. Maka berdebatlah dia dari satu keadaan kepada satu keadaan. Debat, orang ni salah, orang tu salah, orang ni salah. Kemudian yang sedihnya kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa satira, sindiran yang melampau dan kejian seolah-olah dia adalah musuh sejahat-jahat, lebih teruk daripada orang kafir. Iyazambillah. Jadi adabul khilaf tak jaga, akhlak tak jaga. Siapa yang masuk mempunyai satu fahaman lain, maka dialah musuh seolah-olah ahli nar wal iyazbillah. Jadi ini yang berlaku polemik macam ini apabila tidak ada ilmu, kesian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala cakap dengan kamu, cukuplah kamu kata salam, salam. Okey, salam. Kenapa? Kerana bila kita masuk bertelengkah dengan mereka yang tak tahu, susah. Sebab itu ulama-ulama besar di dunia yang saya kenal, yang saya bertemu, yang saya baca, saya tengok perkara yang kecil-kecil mereka tak ada nak bincang, tuan-tuan. Usalli ada ke tak? Usalli. Kunung ada tak? Ataupun baca ni bid'ah ke tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, Sayyidina boleh ke tak? Ni. Ia tak ada nak bincang. Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa kalau nak bincang hak ni kau, pas sudah hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Ziarah kubur boleh tak? Dia tak. Dia sekadar beri pendapat. Dah mu nak baca tak? Nak baca, baca. Mu tak nak baca, tak payah. Tak apa. Selesai masalah. Jadi apa yang berlaku bila datang polemik, datang labeling, datang ni, jadi orang panggil hati tak seronok sangat. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, satu benda yang paling kita tak dapat nak jaga namanya hati, tuan-tuan. Khutbah Jumaat saya di Masjid Negara baru ni,
Saya kata hatiku. Ceramah ni hatiku. Hati kita. Baju kita, kita selalu basuh. Sokok piyah kita basuh. Kereta kita basuh. Rumah kita basuh. Tapi hati kita jarang kita basuh. Yang mengakari dengan sifat mazmumah. Sifat hasad deki, sifat dendam, sifat tak baik, tak berkenan. Apa Allah sebut dalam Quran? Wallazina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Apa makna ghillan? Hasad dengki. Ghillan lil ladzina amanu. Mereka yang datang selepas daripada itu berdoa, ya Allah, ampunlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu. Jangan ada dalam hati kami sebarang sifat hasad dengki pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Masing-masing dia ijtihad. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang tu jasanya amat besar berbanding dengan kita. Kita tak tahu. Kita tumpang semangkuk maki. Tapi kita tak tahu hakikat. Saya bercakap depan tuan-tuan ni, bukan saya yang terbaik. Saya yakin tuan-tuan jauh lebih baik pada saya. Hati tuan-tuan jauh lebih bersih pada saya. Tak semestinya orang yang tukang nyampak ni orang okey. Tak. Jadi di situlah bila kita menginsafi diri, kita akan fikir banyak. Kuncinya ilmu. Bacalah kita tengok macam mana Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Berapa banyak pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i tak setuju. Tapi Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Tapi dia kata kepada sahabat-sahabat dia, kafa bi malikin hujjati yaumal qiyamah. Cukuplah Malik menjadi hujahku pada hari kiamat kelak. Kalau Allah tanya, aku kata Malik. Dari segi pandangan-pandangan tertentu fiqhi, dia banyak beri pandangan berlawanan dengan Imam Malik. Sama juga anak murid dia, Ahmad bin Hanbal, berlawanan dengan pendapat Imam Syafi'i ada juga. Tapi masing-masing begitu akrab, begitu kasih sayang. Tapi kita tahu, bila ada je sikit, puak ni tak ada dah. Kadang-kadang tengok bayang pun tak boleh. Bayang baru. Itu suasana macam ni saya nampak kurang sihat. Sebab itu bagi saya amat pentinglah kita belajar. Saya suka kalau boleh budayakan ilmu. Budayakan, belajar je. Macam kalau kita buat ni, belajar kitab ni, belajar kitab ni, habis kitab ni, baca kitab ni. Kita budayakan belajar. InsyaAllah bila belajar banyak nilai. Itu antara sebab kita disuruh pergi Mekah. Allah sebut liyashhadu manafi'a lahum, supaya kamu saksi manfaat-manfaat bagi mereka. Salah satu daripada mana liyashhadu manafi'a lahum ialah kita nak ambil. Bila kita pergi Mekah, Tok Guru, saya ingat kita kena qada semayang. Kenapa? Tok Imam Mekah semayang tak sah. Allah. Kenapa? Dia tak baca bismillah. Saya belajar fiqh dalam Nas Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Salah satu daripada surah Fatihah tu ayatnya bismillah. Dia buang dah, tak sah semayang dia tak. Tok Guru jawab, itu tak apa, itu mazhab Hambali, itu dia baca pelahang, itu giam. Oh gitu. Tok Guru, saya tengok perempuan comel-comel, masya-Allah. Pakai jubah hitam, cantik, lawa, tapi mereka semayang tak sah. Berapa pula? Nampak kaki masa semayang. Tu kata, itu mazhab Hanafi. Allah, gitu. Dia faham. Jadi akhirnya, taklah dia nak condemn orang. Dia tengok. Cuma janganlah apa yang berlaku di sana, dia bawa balik kat kita. Tengok ada je. Imam jadi imam, ihdinas siratal mustaqim. Kata apa pula? Sok ye zai. Dia kata orang janggut panjang pada mu, 4 kali ganda janggut dia panjang. Kak dengan pusat baca Z. Allah. Itu bacaan satu riwayat yang banyak oleh orang Pakistan, oleh orang-orang India, ia tukar daripada sa kepada zai. Tak jadi masalah. Tapi janganlah bawa hak pelik gitu. Hak kita dah urut molek dah silah baca. Jadi ada benda batasan. Jadi kita pun akan jadi terbuka. Oh gini rupa-rupanya. Itu menyebabkan kita boleh menghormati orang, adabul khilaf. Cara macam tu amang.
Tak akan timbul lagi konflik ni. Yang penting semua setuju menyatakan siapa kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia Islam ke kafir? Islam lah. Siapa yang mati dengan kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Betul ke tak? Bukan saya kata, Nabi kata. Tapi syarat semayang lah, saya tak semayang langsung mana boleh. Hak lain kena buat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi kita ambil macam tu. Jadi kita ni cuba nak mengurangkan orang daripada Islam, biar keluar, kafir, bid'ah, susah lalu. Orang Islam ni nak tarik orang, nak tarik semua, mari sini, masuk Islam, masuk. Muhammad Al-Ghazali, orang tanya dia, apa hukum orang tak semayang? Fuqaha ahli fiqh jawab hukum orang tak semayang ada dua, kafir dan fasik. Sebahagian mazhab kita kata kafir, sebahagian ulama kata fasik saja. Orang tanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, apa hukum tak semayang? Syekh Muhammad Al-Ghazali jawab, hukum orang tak semayang ialah kamu pergi dekat orang tu, kamu pimpin tangan dia, kamu wuduk bersama dia, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Jadi kita tak boleh nak bahas fiqhi saja, tapi kita mendidik, mengajak. Cara macam tu senang, tak ada masalah apa. Jadi bila kita tengok hukum, letih kita. Tadi ada sahabat 2 orang buat master, mari temu saya nak tanya daripada jauh Uniza, tarikat dengan Syiah, lepas tu hukum Syiah pula macam mana ni, kafir ke tak? Allah kata hamba kau letih sama mai start kafir gini, hamba beri nombor lain, dia wajak kawan saya. Bukan kerja saya lah nak main ni. Tanya ni, kafir ke tak? Nak kafir tak ni? Kafir ke tak? Susahnya ya Allah. Mudahnya agama Allah. Jadi cara tu pun macam tak apa kena. Kadang-kadang kena tanya macam lawyer kot. Nak tanya soalan ni je pusing. Siapa tak temu cari soalan pula. Akhir baru je ni. Tu pun satu hal. Jadi maksud saya kadang-kadang pendekatan tu tuan-tuan. Sama-sama orang Islam. Sama-sama nak masuk syurga. Ada ke nak masuk neraka? Tak ada. Sama-sama. Tapi belajar nombor 1. 8 ada. Ini yang mengajar kami lah. Sebab tu saya minta maaf lah. Benda-benda macam ni saya kurang berminat sangat tengok. Saya nampak macam mereka tak kesudahan. Membina rasa hasad, dengki, minta maaf lah. Saya tak kata siapa-siapa dia. Jadi gerang orang ni tak betul, orang tu tak betul. Kita kata sekali je kau orang tak betul. Orang kata 10 kali kat kita tak betul je. Kita je kata, mung tak betul. Dia balas balik kat kita. Dia cari balik, dia korek balik. Letih kita. Hak kita betul pun tak betul dah. Macam-macam. Jadi apa kata semoga Allah rahmat saudara. Semoga kita ikut dapat hidayah. Kita bawa dalam satu bentuk yang lain. Polemik ni Surat Khabar memang suka sangat. Dia laku tuan-tuan. Kalau boleh buat satu statement, sedap banyak. Jadi benda-benda macam ni pun kita kena itulah faham sikit. Jadi saya rasa terlajak banyak dah, pukul 2 dah. Saya berhentilah setakat ni dulu.